Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekarang kita nak terlibat dengan 3 bisnes. Bisnes pertama Quran, bisnes kedua solat, bisnes ketiga ialah infak. Bisnes yang pertama Quran. Tuan-tuan di sini terlibat dengan Mahat Tahfiz. Tuan-tuan di sini rajin baca Quran. Tuan-tuan di sini orang yang hafiz Quran. Tuan-tuan di sini orang yang mahir dengan Quran. Bisnes yang pertama menguntungkan. Sampai dalam kubur tuan-tuan, jasad orang yang belajar, yang menghafaz Quran, Allah Ta'ala pelihara. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Quran dan mengajar Quran. Subhanallah. Yang kedua tuan-tuan, salat, dan tuan-tuan adalah ahli masjid. Tuan-tuan ni adalah ahli masjid, ahli salat pula. Sampai tiang tu pun dah nampak dah macam muka tuan-tuan. Sebab tuan-tuan asyik duduk nyandar dekat tiang. Asal kuliah sandar, asal sandar kuliah. Tiang tu kita dah nampak muka Tuan Haji. Sehinggalah dia meninggal, kita masih terbayang Tuan Haji masih hidup di tiang. Punya hebat dia tuan-tuan. Sejak tu orang tak datang dah masjid tu. Sebab nampak roh kan tu duduk menung kat tiang tuan. Dia bakar je masjid tu pula tuan. Punya takut pada hantu ni. Tuan-tuan bayangkan hidup dia siang malam dengan masjid. Apa lagi tuan-tuan nak kalau tuan-tuan tengok orang yang hidup dia siang malam di masjid. Akak-akak kalau dapat suami yang macam itu, alhamdulillah. Subuh-subuh dah bangun pukul 5. Diikat di serban. Satu gigit di ekor serban, satu duduk balik. Kita dah tengok, ya Allah, pilihan yang tepat. Ya Allah, bangganya. Ingat senang ke laki-laki nak datang sembahyang subuh berjemaah? Akak-akak dapat suami tu, ya Allah, jaga dia elok kak. Tiap-tiap waktu subuh pergi. Masjid belok ke kanan, suami dia belok ke kiri. Pokoknya ada rumah janda kat atas bukit kawasan. Dia sembahyang subuh jemaah dengan janda. Isteri nombor 2 pula tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham pun tak. Jadi akak mulai besok ikut tuan-tuan. Ingat senang ke nak dapat tuan-tuan orang yang menghidupkan masjid? Tuan-tuan adalah orang usahawan yang berjaya. Setiap langkah dapat pahala, duduk dapat pahala, balik dapat pahala, menghapuskan dosa, menaikkan darjat. Tuan-tuan ini adalah businessman yang berjaya. Dan yang ketiga tuan-tuan, businessman yang berjaya di dunia dan akhirat ialah orang yang menggunakan harta dia untuk membeli syurga. Orang yang menggunakan harta dia untuk melepaskan dia daripada siksa kubur. Orang yang menggunakan harta dia untuk dia dapat pahala yang berpanjangan walaupun dah mati berpuluh-puluh tahun. Inilah businessman yang sangat untung. Harta dia ada. Pertama, dia gunakan harta dia untuk siapa? Isteri dan anak-anaknya. Infaq. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin. Dia ada wang. Wang ini untuk siapa dia belanjakan? Untuk mak kamu, bapak kamu pada benda yang baik. Ustaz, mak bapak saya, lepas tu ahli kerabat kamu, isteri kita, suami kita, anak-anak kita, cucu cicit kita. Tuan-tuan adalah orang yang baik. Sebab tu tuan-tuan, saya pakai songkok hitam, baju batik warna hitam. Tu imam jubah hitam, tu imam serban putih jubah hitam. Antara saya lah dengan Tuan Imam, yang mana lebih bertakwa? Kalau tengok pada segi penampilan, Tuan Imam, saya ni tuan-tuan, baju ni pergi duri kahwin. Tuan Imam dengan jubah, oh hebat. Kalau Tuan Imam tak datang tuan-tuan rumah kita, tak makan tahlil. Menu nasi banyak, kenapa tak makan? Imam belum sampai, bayarkan. Power tak power je Imam. Subhanallah. Jubah, kita nak jubah dia, semua putih-putih semua jubah dia. Saya pergi ceramah di Mesir, duduk satu hotel. Subhanallah. Sebenar nak tunggu dapat bilik. Saya tengok tepi, dia tulis kasino kat hotel. Saya kata ada kasino. Kasino nak datang apa? Saya pergi tanya orang depan, orang Arab. Saya orang Muslim, boleh masuk ke kasino? Kata boleh. Saya tak pernah masuk kasino tuan-tuan, buat muka bodoh. Orang kampung, pegang mikrofon tak aktif. Nak tengok kasino ni menatang apa?
Allah tuan-tuan. Yang duk judi dalam tu berjubah. Oh, berhati-hatilah abang-abang yang mana faham, tak faham ke tak. Sebab tu Allah ni dia tak nilai pada pakaian kita. Nak tengok siapa yang paling baik di kalangan kita. Yang Allah nilai apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu siapa? Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik dengan isteri-isteri mereka. Dan aku, kata Rasulullah, paling baik dengan isteri. Masya Allah tuan-tuan. Manusia yang paling baik di kalangan kita bukan saya, bukan Tok Imam, bukan siapa-siapa. Tetapi kalau siapa-siapa di sini yang paling baik dengan akak-akak, dialah lelaki terbaik. Jadi akak-akak, suami akak macam puas hati ke dengan suami? Boleh gagah lah Ustaz. Boleh gagah dia bunyi ni. Macam mana Kak Leha dengan suami okey? Jadilah Ustaz. Oi kata ya betul. Tapi kalau Kak Leha cakap, macam mana suami Kak Leha? Allah Ustaz, Kak bersyukur Ustaz dapat suami yang baik, penyayang, caring. Semayang tak tinggal, syukur Ustaz, mana baik. Tapi kalau isteri cakap, tak tahu Ustaz. Entah cakap salah, tak cakap salah, sama Ustaz. Maknanya tuan-tuan kena perbetulkanlah diri tuan-tuan. Jom tuan-tuan, kita jadi businessman yang berjaya. Rapatkan diri dengan Quran, rapatkan diri dengan salat. Dan harta yang tuan-tuan infakkan tadi, pertama untuk isteri kita, mak bapak kita, anak-anak kita. Yang kedua untuk siapa? Simpanan kita, supaya kita tak melarat di hari lain. Dan yang ketiga, gunakan harta yang kita ada ini untuk diri kita balik di hari kiamat sebagai simpanan tetap kita. Mati aja kita, simpanan jalan. Meninggal aja kita, pahala sampai. Inilah tuan-tuan, 3 harta yang kita gunakan untuk tolong kita balik di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekarang kita nak terlibat dengan 3 bisnes. Bisnes pertama Quran, bisnes kedua solat, bisnes ketiga ialah infak. Bisnes yang pertama Quran. Tuan-tuan di sini terlibat dengan Mahat Tahfiz. Tuan-tuan di sini rajin baca Quran. Tuan-tuan di sini orang yang hafiz Quran. Tuan-tuan di sini orang yang mahir dengan Quran. Bisnes yang pertama menguntungkan. Sampai dalam kubur tuan-tuan, jasad orang yang belajar, yang menghafaz Quran, Allah Ta'ala pelihara. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Quran dan mengajar Quran. Subhanallah. Yang kedua tuan-tuan, salat. Dan tuan-tuan adalah ahli masjid. Tuan-tuan ni adalah ahli masjid, ahli salat pula. Sampai tiang tu pun dah nampak dah macam muka tuan-tuan. Sebab tuan-tuan asyik duduk nyandar dekat tiang. Asal kuliah sandar, asal sandar kuliah. Tiang tu kita dah nampak muka Tuan Haji. Sehinggalah dia meninggal, kita masih terbayang Tuan Haji masih hidup di tiang. Punya hebat dia tuan-tuan. Sejak tu orang tak datang dah masjid tu. Sebab nampak arwah roh kan tu duduk menung kat tiang tuan. Dia bakar je masjid tu pula tuan. Punya takut pada hantu ni. Tuan-tuan bayangkan ni, hidup dia siang malam dengan masjid. Apa lagi tuan-tuan nak kalau tuan-tuan tengok orang yang hidup dia siang malam di masjid? Akak-akak kalau dapat suami yang macam itu, alhamdulillah. Subuh-subuh dah bangun pukul 5. Diikat di serban, satu gigit di ekor serban, satu duduk balik. Kita dah tengok, ya Allah, pilihan yang tepat. Ya Allah, bangganya. Ingat senang ke laki-laki nak datang sembahyang subuh berjemaah? Akak-akak dapat suami tu, ya Allah, jaga dia elok kak. Tiap-tiap waktu subuh pergi. Masjid belok ke kanan, suami dia belok ke kiri. Pokoknya ada rumah janda kat atas pergi kawan-kawan. Dia sembahyang subuh jemaah dengan janda tu. Isteri nombor 2 pula tu tuan-tuan. Yang benda faham, tak faham tak. Jadi akak mulai besok ikut tuan-tuan. Ingat senang ke nak dapat tuan-tuan orang yang menghidupkan masjid? Tuan-tuan adalah orang usahawan yang berjaya. Setiap langkah dapat pahala, duduk dapat pahala, balik dapat pahala, menghapuskan dosa, menaikkan darjat. Tuan-tuan ini adalah businessman yang berjaya.
Dan yang ketiga, tuan-tuan, businessman yang berjaya di dunia dan akhirat ialah orang yang menggunakan harta dia untuk membeli syurga. Orang yang menggunakan harta dia untuk melepaskan dia daripada siksa kubur. Orang yang menggunakan harta dia untuk dia dapat pahala yang berpanjangan walaupun dah mati berpuluh-puluh tahun. Inilah businessman yang sangat untung. Harta dia ada. Pertama, dia gunakan harta dia untuk siapa? Isteri dan anak-anaknya. Infaq. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin. Dia ada wang. Wang ini untuk siapa dia belanjakan? Untuk mak kamu, bapak kamu pada benda yang baik. Ustaz, mak bapak saya. Lepas tu, ahli kerabat kamu, isteri kita, suami kita, anak-anak kita, cucu cicit kita. Tuan-tuan adalah orang yang baik. Sebab tu tuan-tuan, saya pakai songkok hitam, baju batik warna hitam. Tu imam jubah hitam. Tu imam serban putih, jubah hitam. Antara saya lah dengan Tuan Imam, yang mana lebih bertakwa? Kalau tengok daripada segi penampilan, Tuan Imam, saya ni tuan-tuan, baju ni pergi kenduri kahwin. Tuan Imam dengan jubah, hebat. Kalau Tuan Imam tak datang tuan-tuan rumah kita, tak makan tahlil. Menu nasi banyak. Kenapa tak makan? Imam belum sampai. Bayangkan, power tak powernya Imam. Subhanallah. Jubah, kita nak jubah ni, putih-putih semua jubah ni. Saya pergi ceramah di Mesir, duduk satu hotel. Subhanallah. Sebenar duduk tunggu dapat bilik. Saya tengok tepi, dia tulis kasino kat hotel. Saya kata, ada kasino. Kasino nak tak apa? Saya pergi tanya orang depan, orang Arab. Saya orang Muslim, boleh masuk ke kasino? Kata boleh. Saya tak pernah masuk kasino tuan-tuan. Buat muka bodoh. Orang kampung, pegang mikrofon tak erti. Nak tengok kasino ni menatang apa? Allah tuan-tuan. Yang duk judi dalam tu berjubah. Oh, berhati-hatilah abang-abang. Mana abang tak faham ke tak? Sebab tu Allah ni dia tak nilai pada pakaian kita. Nak tengok siapa yang paling baik di kalangan kita. Yang Allah nilai apa? Khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu siapa? Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik dengan isteri-isteri mereka. Dan aku, kata Rasulullah, paling baik dengan isteri. Masya Allah tuan-tuan. Manusia yang paling baik di kalangan kita bukan saya, bukan Tok Imam, bukan siapa-siapa. Tetapi kalau siapa-siapa di sini yang paling baik dengan akak-akak, dialah lelaki terbaik. Jadi akak-akak, suami akak macam puas hati ke dengan suami? Boleh gagah lah Ustaz. Boleh gagah dia bunyi ni. Macam mana Kak Leha dengan suami okey? Jadilah Ustaz. Kata betul. Tapi kalau Kak Leha cakap, macam mana suami Kak Leha? Allah Ustaz, Kak bersyukur Ustaz dapat suami yang baik, penyayang, caring, semayang tak tinggal, syukur Ustaz, mana baik. Tapi kalau isteri cakap, tak tahu Ustaz. Entah cakap salah, tak cakap salah, sama Ustaz. Maknanya tuan-tuan kena perbetulkan dalam diri tuan-tuan. Jom tuan-tuan, kita jadi businessman yang berjaya. Rapatkan diri dengan Quran, rapatkan diri dengan salat. Dan harta yang tuan-tuan infakkan tadi, pertama untuk isteri kita, mak bapak kita, anak-anak kita. Yang kedua untuk siapa? Simpanan kita, supaya kita tak melarat di hari lain. Dan yang ketiga, gunakan harta yang kita ada ini untuk diri kita balik di hari kiamat, sebagai simpanan tetap kita. Mati aja kita, simpanan jalan. Meninggal aja kita, pahala sampai. Inilah tuan-tuan, 3 harta yang kita gunakan untuk tolong kita balik di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam.